Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi pada malam ni dalam kuliah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kita di nota ke-16 ni, insya-Allah sekejap lagi kali sampai. Lambat sikit. Alhamdulillah kita telah baca dah ayat ke-270 dan 71 itu kita telah baca dah. Malam ni insya-Allah kita akan baca daripada ayat seterusnya lah, iaitu ayat 272. 272. Boleh nampak tu baca? Tak siap lagi. Nampak? Tak siap lagi tak? Oh, tak itu lagi. Ni 272 ya. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Situ. Dan seterusnya. Itu ayat 272. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Itu ayatnya. Ni kalau dalam nota kita ni muka surat 303. Maksudnya tidaklah engkau diwajibkan, wahai Muhammad, menjadikan mereka, yakni yang kafir itu, mendapat petunjuk. Kerana kewajipanmu hanyalah menyampaikan petunjuk. Akan tetapi Allah jualah yang memberi petunjuk, yakni dengan memberi taufik kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan apa jua yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka adalah untuk dirimu sendiri. Maka faedahnya dan pahalanya adalah untuk dirimu sendiri. Dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu, yakni janganlah mendermakan sesuatu, melainkan kerana menuntut keredaan Allah, mencari keredaan Allah. Dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal akan disempurnakan kepadamu, yakni akan disempurnakan balasan pahalanya kepadamu, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Yakni dirugikan, tidak akan dirugikan. Gitu. Kemudian seterusnya ayat seterusnya lah kita baca setakat tu dulu, sambil-sambil kita tengok. Kalau nampak dah? Tak lagi. Kita tengok situ dulu. Ini ayat 272 pada muka surat 303. Laisa 'alaika hudahum. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Tidaklah engkau diwajibkan, bukan menjadi tanggungjawabmu, bukan menjadi kewajipanmu. Kalau kamu tak dapat buat begitu, maka bersalahlah kamu, berdosalah kamu. Tidak begitu. Tidak begitu maksudnya. Tidaklah engkau diwajibkan, maksudnya wahai Muhammad, engkau tu maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diwajibkan apa? Menjadikan mereka yang tidak beriman itu mendapat petunjuk. Itu bukan kewajipan Nabi, bukan tanggungjawab dia, bukan tugas dia. Tugasnya hanya menyampaikan risalah agama Allah, menyampaikan Al-Quran. Nampak? Belah ni tak nampak? Tak nampak. Boleh baca? Boleh. Boleh baca. Tak apa, kita baca yang seterusnya.
Jadi ini soal nak bagi petunjuk ni, nak bagi hidayah. Itu sebenarnya bukan dalam kekuasaan, dalam kemampuan manusia. Nak paksa boleh, paksa tidak, bukan gitu. Katakanlah kita paksa orang masuk Islam, orang pun masuk Islam, itu bukan makna dapat hidayah lagu tu. Kerana paksa hati tidak rela, hati tidak rela, hati tidak suka. Hidayah ni maknanya suka dengan pilihan hati. Masuk agama Islam tu. Walaupun agama Islam tu agama yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tanggungjawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa lagi orang lain? Orang lain pun sama. Nabi itu pun bukan tanggungjawab dia, bukan tugas dia. Tugasnya hanya menyampaikan, yang memberi petunjuk kepada manusia ni mana-mana orang yang dapat hidayah lah. Itu Allah semua. Allah semua. Orang itu sebab saja. Seperti benda-benda lain lah. Sebab saja. Jadi ini semua menunjukkan agama Islam ni mementingkan sebab tu. Menekankan sangat sebab tu. Dah tahu, dah tak pasti lagi. Kenapa yang suruh juga tu? Suruh tu di sebalik tu ada pahala lah. Suruh Nabi SAW buat. Begitu juga pendakwah-pendakwah lain, mubaligh lain, menyampaikan agama, dia dapat pahala di sisi Allah SWT. Nak dapat hasil dalam dunia dengan arti orang memeluk agama Islam, itu tak ada jaminan. Tak ada jaminan. Macam mana pun kita nak, tak dapat kalau Allah SWT tak bagi. Kalau Allah SWT nak, itu disebutkan masyiah Allah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Man yasha tu masyiah. Orang panggil kehendak. Salah satu sifat Allah ialah kehendak. Kehendak dia kecuali kalau dia nak. Kalau dia nak, macam-macam lah boleh berlaku. Kita tak boleh fikir, tak sampai nak fikir. Contohnya zaman sekarang lah, kalau kita kira zaman sekarang ni, orang fitnah agama Islam ni teruk kan, terutamanya di barat, di Amerika, di mana teruk lah. Orang kata orang Islam ni pengganas lah, agama Islam ni agama kejam lah, begitu-begini. Tetapi dengan cara begitu, ramailah masuk jail pun ada juga, mati dengan sebab itu pun ada juga, kena seksa, teruklah, menyusahkan, ada semua tu dialami oleh orang-orang Islam di sana. Tapi di sebalik tu hikmah tu orang panggil tu, kehendak Allah tu berlaku dengan hikmah dia. Di sebalik tu semua orang Islam yang dianiaya, dizalimi, difitnah dan diganggu gugat itu dapat pahala. Tu kira-kira Tuhan yang kita tak nampak. Dia dapat pahala. Lebih banyak lagi daripada orang biasa ni, daripada duduk di rumah. Dia dapat pahala tu. Tapi di sebalik tu kehendak Allah apa? Orang ni, kafir-kafir ni, berapa ramai lagi ni, terbuka pintu hati. Dia bersimpati kok. Dia tengok, itu kawan dia, orang Islam tu. Tahu dia tak ada apa, baik je orang tu. Kenapa jadi gini? Mula dia mikir. Itulah sebab sekarang ni ramai jadi masuk Islam. Itu antara sebab. Jadi pemimpin negara tu, dia fikir dengan cara menimbulkan kebencian di kalangan orang ramai terhadap orang Islam tu, jadi orang benci, orang semakin jauh daripada Islam. Dia fikir gitu. Rupanya tidak begitu. Yang berlakunya sebaliknya. Itu sebab kita tengok sekarang ni di dunia ni, dikiranya paling ramai agama Kristian dari segi bilangannya. Tapi mengikut pengkaji mereka jangka akan datang tak lama lagi, 20-30 tahun lagi je, mungkin sebelum tu lagi, dunia ni paling ramai penganutnya ialah penganut Islam, orang Islam. Apa sebab? Sebab tadi lah. Dan Rusia pun lembut dah. Dulu kerah Rusia. Nak baca Quran pun tak boleh. Nak simpan Quran pun tak boleh. Sekarang ni buat masjid. Atau sana sini buat masjid.
boleh itu ini tak apa dah. Lagi cepatlah. Jadi sehingga padri-padri pun kata dia tengok pada perkembangan itulah dalam masa beberapa puluh tahun ya, sampai 30 tahun lama dah tu. Dunia ni akan paling ramai sekali penganutnya Islam. Jadi itu hikmah Allah SWT. Kita tak tahu. Dengan matinya seseorang itu terbunuh, jadi orang jadi mikir. Begitu. Jadi masalah hidayah ni Allah yang memberikan. Seperti kita kata itulah, makan yang mengenyangkan siapa? Allah. Berubat yang menyembuhkan siapa? Allah. Jadi sebalik tu. Jadi ubat kau makan kau nasi tu sebab belaka. Tapi sebab tu penting. Kena ambil kira. Sebab tu ya suruh dakwah juga. Nabi SAW tak berhenti-henti tu. Sedih. Apabila sedih, dakwah banyak. Kuat pun tak jadi apa juga. Sedih lah. Lepas tu anak-anak kita. Nabi tu nampak dah kan. Allah SWT tunjuk dah syurga neraka kepada dia. Nampak dah. Ni kalau kafir akibat dia ke sini. Lagi sedih lah sebab anak-anak tu. Sedih pun. Situ menunjukkan kuasa Allah. Nabi ni bukan Tuhan. Nabi tu bukan Tuhan. Ni nak dapat petunjuk ni Allah SWT. Macam-macam lah sebab tu. Kalau kita fikir tak siapa nak fikir. Tak siapa nak fikir. Kalau orang Allah SWT nak bagi petunjuk, macam-macam dia buat. Ada orang yang duduk jauh di negeri kafir. Tetapi jadi apa ni orang kata terpaut hati dengan orang Islam. Lari sampai tinggal negeri dia, tinggal keluarga dia, tinggal belakang. Kita lemah mikir kadang-kadang. Apabila mari ke suatu negeri, contohnya di Malaysia ni mari, jadi beranak pinak, beranak cucu dia. Beranak cucu di Malaysia. Kita lemah tu nak fikir tu. Lepas tu nak kata molek sangat hubungannya, tak juga kadang-kadang. Itulah orang masuk Islam ni lah. Cuba kita tengok sejarah-sejarah orang masuk Islam. Mesti kalau bila dia masuk Islam tu, walaupun orang yang dicintainya lah, kita kata, suatu ketika dahulu. Orang yang dia suka, dia akan kekal selama-lamanya sebagai suami isteri. Tak juga. Berapa ramai yang bercerai pun. Tapi bercerai pun, Islam tu dia sudah dapat. Anak cucu dia semua Islam, keturunan dia. Cuba kita fikir, macam mana hikmah Allah SWT nak beri orang ni, daripada berjuta-juta orang tu terpilih seorang dia mari. Rupanya Tuhan nak anak cucu dia tu Islam. Tu ya lah, kita nampaknya. Kalau nak kata bahagia keluarga tu, kemudiannya tidak bercerai, dah bercerai. Bila menikah dengan orang Islam tu bercerai. Tidak semuanya kekal lah, sampai ke akhir ada juga yang kekal. Tapi kalau kita nak tengok dalam keadaan biasa lah, kita tengok kepada juta-juta yang lain lagi, tidak dapat petunjuk tu. Cara Allah SWT nak bagi petunjuk tu kita tak faham. Kehendak dia tu boleh berlaku macam-macam. Baiklah, 482 kita ada nota di situ. Bukan dalam batas kemampuanmu pun menjadikan mereka, yakni yang kafir, mendapat petunjuk kepada jalan tauhid dan keikhlasan. Itu bukan kerja kamu, bukan dalam kemampuan kamu. Itulah maksud ayat ni, nak menceritakan hidayah ni kurnia Allah. Jadi bila kita tahu kita tidak dapat hidayah dah, berada di atas petunjuk ni, kita berasa bersyukur sangatlah. Sepatutnya kena rasa begitulah. Sepatutnya kena berasa bersyukur sangat. Sebab apa? Kita tengok orang sekeliling kita ni, berapa ramai lagi yang tidak dapat petunjuk. Macam mana? Ikutlah dengan cara keturunan kita, nenek moyang kita telah agama Islam. Tapi dulu tidak Islam pun. Jadi ini bukan dalam batas kemampuan manusia. Nabi yang hebat macam mana pun, tidak. Bukan dia dapat bagi petunjuk. Dia hanya boleh usaha. Dakwah lah. Seperti kita sekarang ni. Kita dakwah, nak suruh orang jadi baik, nak suruh orang masuk Islam. Usaha saja. Yang menentukan orang tu nak dapat petunjuk ke tidak, nak menerima ajaran tauhid ke tidak, Allah SWT. Sini nampak kemutlakan kuasa Allah dan kehendak Allah. Banyak benda kita nak kan, tak boleh, tak dapat. Sampai kesudah
Sampai ke mati tak dapat. Banyak. Sebab apa? Allah tidak nak. Kalau dah Allah tidak nak. Kalau dah Allah nak, kita tak save pun berlaku. Kita tak save pun berlaku. Gitu. Ini nak cerita betapa mutlaknya masyiah atau iradah kehendak Allah tu. Kalau nak kiranya Nabi nak sangat lah. Keluarga dia terutamanya masuk Islam, memeluk agama Islam. Akan tetapi Allah jualah yang memberi petunjuk dengan memberi taufik. Beri taufik tu dia nampaklah apa-apalah. Nampaklah apa-apa. Kita dengar, kita duduk tengok dalam ni lah, dalam alam maya ni. Hak dulu buat karikatur Nabi, hak duduk buat nganyi, kenapa masuk Islam dia. Itulah. Cara Allah SWT nak ubah fikiran manusia ni, kadang-kadang dia pun jadi melampau tu di satu ketika. Sebab tu kita jangan, kena sabar lah. Ketika orang melampau tu kita sabar lah. Yalah, nak tunjuk perasaan tu, tunjuklah. Tapi kadang-kadang Tuhan nak buat dia gitu. Dia kena melampau dulu. Lepas tu baru dia jadi berubah. Mikirlah lama-lama. Mikir. Kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Tetapi bagi pun dia ada undang-undang peraturan dia. Undang-undang peraturan itu apa maksudnya? Sunnatullah lah. Sunnatullah tu sebab. Dia ada sebab. Sebab orang dakwah misalnya. Sebab orang Islam dia anyaya di sana. Dia pun mula mikir. Dia ada sebab tu. Benda-benda ni sunnatullah tu. Dia boleh berubah manusia dengan sebab itu. 483. Di tempat yang lain Allah menyatakan hakikat ini dengan lebih terang lagi. Inilah maksud tafsir Quran dengan Quran ni. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Mana ayat lain yang lebih terang lagi. Ada kaitan dengan ayat ni. Tengok ayat ni. Lebih terang lagi. Dia berfirman. Boleh Fathi baca. Nampak? Sebelah ni tak nampak. Sebelah ni. Tak apalah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bermaksud, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberi petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi, yakni supaya ia menerima Islam. Tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang ada persediaan untuk mendapat petunjuk, yakni kepada memeluk Islam. Jadi ayat ni serupa dengan ayat yang kita baca tadi lah. Itulah yang maksud tafsir Quran dengan Quran tu. Kita tengok di satu tempat ibaratnya lain lah. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Sama lah ni. Ini pun ditujukan kepada Nabi juga. Sesungguhnya engkau tidak berkuasa memberi petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi. Tadi tak ada sebut yang engkau kasihi tu. Maknanya kalau engkau kasihi pun tak boleh juga nak bagi petunjuk. Apa lagi kalau orang lain? Allah juga. Supaya terima Islam ni, masalah nak terima Islam ni. Sebab itulah dalam Quran sebut afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Adakah patut afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Adakah patut engkau nak paksa orang supaya mereka jadi beriman? Mana tak patut. Sebab iman-iman ni masa jenis terima dengan hati, bukan jenis paksa-paksa. Rela hati. Dengan rela hati. Iman-iman ni. Jadi kalau kita paksa pun tak jadi juga. Sebab itulah sebut la ikraha fid din. Tiada paksaan dalam agama. Sebab dengan paksa tak jadi. Dia benda ni benda kena terima. Iman ni mana terima. Jadi nak terima macam tu kan. Bukan kuasa kita. Orang yang kita sayang macam, contoh banyaklah. Nabi tu memanglah pak saudara dia kan. Berapa orang pak saudara dia. Tak memeluk agama Islam. Paksa dah. Bahkan memusuhinya. Jadi lemahlah kita fikir. Tu anak Nabi kita, anak Nabi apa nama dia, kalau Nabi kita berkenaan dengan Nabi kita, kalau Nabi Nuh misalnya, anak dia lagu tu je.
Anak seorang Nabi pun kadang kiranya nak lah anak dia tu beriman. Tapi tidak gitu. Itu anak. Kalau isteri, Nabi Lut misalnya. Dalam Quran sendiri sebut illa mra'atak, kecuali isterimu. Itu kena juga seksa hukuman Tuhan. Mana tak ada jaminan. Seorang Nabi, apatah lagi orang lain. Ni semua ni hak Allah. Hak Allah. Dan di sini dia sebut, kalau dalam ayat yang kita baca tadi tak sebut. Kenapa gitu? Di sini disebut wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Maha tahu tentang orang-orang yang nak dapat petunjuk ni, orang lagu mana. Dia Maha tahu. Dia Maha tahu. Nabi kau siapa? Kau kita ni lagi lah. Tak tahu. Rahsia. Kalau saya boleh buat contoh lah, nak beri mudah faham. Kita ambil buah nyo sebutir lah. Buah nyo tu ketika dia kecil kan, di apa ni orang panggil, tangkai dia tu lah, kecil-kecil. Mana kita tahu bahagian mana nak jadi isi, bahagian mana nak jadi tempurung, purung kita kata, bahagian mana tak nampak tu, pada ketika tu. Kemudian baru nampak. Bila dia besar, tak nampak lah. Maka manusia ambil isi. Adakah manusia ambil sabuk dia tu buat makan? Tak ada. Tak ada kan? Ataupun ambil purung dia kau buat makan. Kalau ketika mumbai tu sedap juga dah. Ambil pada ketika tu buat gula sedap juga dah. Tapi ketika kerah tu, orang buat apa? Kalau zaman dulu lah, zaman dulu lebih nampak lah. Orang ambil tempurung tu, dia buat kayu api. Lepas tu kalau isi tadi dia ambil lah, isi dia perah ambil santai dia tu. Pahapah dia tu tak pakai juga. Tahu siapa dia makan? Itik, ayam makan. Pas sabuk ke purung tu dia buat kayu api. Maka ada faedah juga. Bergunalah. Itu dunia kalau kita nak fikir dah. Begitulah juga manusia ni. Cuma kita tak sampai fikir, kita rasa nyanyi. Apa gitu? Masuk neraka pula ada dia. Dia orang seperti kita juga. Ada hati perut juga. Ada hati kecil dia. Ada perasaan, ada sedih. Kita tengok sopa lah kalau manusia tu. Apa dia masuk neraka? Dia masuk syurga. Dalam penilaian kita yang cetek ni, kita nampak sekat tu ya. Allah SWT lebih tahu. Layak jadikan. Sebagaimana dia telah buat ada di sekeliling kita ni. Termasuklah yang kita sebut tadi, wonyo tadi. Kalau dia tanya balik kita, mu tu apa ya? Tak makan, kata. Apa tu? Dah buat nyo ni, berguna belakang. Nyo lah orang panggil tu. Orang lah. Apa tak masuk dalam perutmu belakang? Kalau dia tanya balik kita, nengunglah kita. Sebab tu kena mikir. Kena mikir kejadian Allah SWT. Kenapa kita tak makan? Boleh kau orang kata, kenapa nyo ni berjasa kan? Juga kepada isi dalam tu kita makan, santai yang kita makan tu. Jadi kulit dia tu kita sipai lah buat tidur, buat dekat tidur gitu. Kau molek dah kita bakar dia tu. Ada guna juga untuk jadi masak benda lain pula. Cuba fikir. Semua kita kata, memang kena dah kita buat tu. Memang tidak layak untuk duduk atas katil, buat dekat tidur pula dah. Yalah mungkin kalau orang proses ambil tu sabuk gapo dia buat batal mungkin lah dah. Tapi bukan untuk dimakan lah maknanya. Bukan untuk dimakan. Siapa tahu? Kita tahu. Manusia ni tahu setakat tu. Kita kata ini tidak layak dimakan. Kalau itik boleh lah. Manusia tidak tak boleh. Kalau lagu tu. Berat kau tentu makan dah tak boleh makan mentah-mentah gitu. Dia kena proses dulu. Begitu. Jadi begitulah juga kita hidup dalam dunia ni. Banyak kalau kita nak ambil iktibar daripada kejadian-kejadian Allah tu banyak sangat.
Eh? Betul kita layak masuk syurga, tapi dia kena lalu dulu. Ujian dulu mari dalam dunia ni dulu. Macam-macam ujian dalam dunia ni. Ibarat kita berah tadilah. Kalau berah tak boleh makan gitu. Manusia pun memang dia tu ada boleh masuk dalam syurga, tetapi kena ada persiapan dulu. Nak masuk dalam perut kita tu, kena ada kelayakan dulu, kena jadi orang panggil nasi dulu. Baru boleh masuk. Kalau tidak tak boleh. Tak sesuai. Tak sesuai. Itu untuk kita memikirlah sebagai bahan renungan. Sebagai bahan renungan. Jadi Allah SWT ni dia maha mengetahui. Cuma kadang-kadang tu dia tunjuklah kepada kita. Orang yang jahat macam ni sekali jahat ni, kamu nak kata dia layak dengan syurga ke? Kita bahkan kita kata tak layak orang hidup dalam dunia pun tak layak ni. Macam-macam lah istilahnya. Berat ke muka bumi. Ada juga orang kata gitu. Sampah. Macam-macam orang kata. Kalau nak duduk dalam dunia juga, masuk dalam je, tak layak dia duduk di luar. Kita sendiri buat putusan gitu kan. Kita sendiri buat putusan gitu. Tidak layak. Begitulah juga dengan Allah SWT. Kadang-kadang kita tengok memang tidak layak. Kita boleh faham sebab apa jahat sungguh. Tak ada langsung baik. Kira nak bunuh orang saja. Nak buat nyaya kepada orang saja. Menipu ni main-main je. Jadi orang lagu ni nak banding dengan satu lagi yang baik, yang taat, yang patuh kepada Allah, yang sabar, yang apa semua segala sifat. Nak masuk syurga super. Dunia boleh lah. Dunia, syurga tidak. Syurga tak boleh. Syurga tu terlalu mahal. Dunia dapat dunia setara ni boleh lah. Memang Tuhan bagilah. Kalau untuk syurga tu tak layak. Bahkan kita kata orang yang jahat macam tu hidup dalam dunia pun tak layak. Kita kata mujurlah mati dah. Sendai masyarakat. Kita kata apa yang layaknya untuk orang seperti itu? Kejahatan dia tu tidak terbalas. Orang yang dia aniayai berapa ramai? Dia aniayainya. Dia buat aniaya tu berapa ramai? Ramai lah. Dalam dunia tak dapat balas. Mati gitu. Di mana sepatutnya orang macam ni dibalas? Neraka lah. Ibarat kalau tak ada balasan ni dalam dunia ni, rakyat ni tak usah terima kerajaan yang tak ada J. Tak ada J, tak ada hukuman, tak ada. Lagu tu berat lah. Buat jahat macam mana pun bebas. Sedangkan teraniaya ada orang lain. Jadi sebab itu untuk memberi keadilan itu, orang-orang yang teraniaya itu akan tengok, balas dah. Sebagaimana kita dalam dunia, bila orang buat jahat tu masuk J, kita suka kan? Begitu juga yang ni. Kadang-kadang Tuhan bagi nampak lah. Cuma setengah-setengah ni akal kita tak sampai. Kita kata apa kezalimannya, dapat kau syirik ya. Dia bukan buat nyaya kau orang. Dia bukan bunuh orang, dia bukan rampas harta orang, syirik ya. Macam mana pula kita kata masuk dalam neraka ni kekal pula tu. Kemuskilan manusia tu. Macam mana boleh masuk dalam neraka? Syirik. Tuhan ajar kepada kita. Sebab tu penting kita belajar Quran ini. Tuhan kata inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang sangat besar. Jadi kita tak nampak syirik itu sebagai satu kezaliman. Kita tak nampak tu. Kalau serah kepada manusia, lak kepada manusia, tak nampak. Seperti mana sekian lama manusia ni, sampai ke sekarang ni, duduk mengamalkan riba kan, dia rasa molek tu. Dia tak nampak riba tu, hakikat riba tu zalim kepada orang lain. Tak nampak. Sistem tu lah hidup berjalan dalam dunia. Sampai kalau ni pun. Kita orang Islam je, duduk kiranya nak ada bank Islam lah, tak sibui riba lah, macam-macam lah. Orang kafir ataupun orang Islam kira untung saja. Tak cara betul. Memang untung dia kata. Apa zalim? Kita tolong dia. Dia berhutang. Dia boleh berniaga. Kita tolong dia. Jadi kalau kita dapat untung, ambil untung, dapat bunga, nak siapa? Kita tolong dia juga. Itu logiknya.
Tak sapa tu fikiran manusia. Padahalnya kita tengok dalam dunia ni, sosialis misalnya, sistem sosialis, komunis, dia tak pakai riba. Dia berkata riba itulah punca rosak masyarakat tu. Tu sama-sama kafir. Sama-sama kafir. Tak terima. Mana dia terbuka fikiran. Jadi kita Islam ni lama dah duduk cerita macam tu. Allah SWT sendiri cerita. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Itu akan datang, kita akan berjumpa dalam nota ni lah. Dalam nota ni ada Tuhan cerita, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas. Berapa amal berjuta-juta ahli ekonomi lah tu. Orang belajar ekonomi, pakar ekonomi. Dia kata molek. Apa-apanya riba. Serupa dengan jual beli pun nak dapat untung juga. Ni untung. Sekat tu. Tak siapa. Serupa juga syirik tu nak kata zalim kau ada. Tak nampak. Itu kelebihan kita orang Islam ni. Dapat petunjuk lah. Bila dapat petunjuk tu dapatlah. Bergunalah Quran ini, kitab petunjuk ni kepada kita. Tak cumanya kalau kita fikir, kalau orang yang ahli fikir lah, dia boleh fikir gini. Contohnya kalau kesalahan mencuri, kesalahan ni berapa tahun penjara, kena bayar denda berapa banyak, sekian. Buat gini ni denda dia. Kalau masuk jail selama ni 6 bulan je, ataupun 2 tahun. Kenapa ada orang yang dipenjara seumur hidup? Dia tidak buat semua tu, dia tidak mencuri, dia tidak bunuh orang, dia tidak buat apa, dia tak ada apa. Kenapa? Dunia mana pun terima. Sistem mana? Sistem sosialis ke, sistem demokrasi ke, sistem mana pun, kalau nak guling kerajaan, kalau ada rancangan tu, ada pakatan, ada perancangan nak guling kerajaan, mana anggap kerajaan ni tidak sah, tak bagus, kerajaan ni bukan jahat, tu kena jazz seumur hidup. Lagu tu lah. Syirik ni nak guling kerajaan lah. Nak guling kerajaan Allah. Mudah faham. Dia tak terima Allah ni. Padahal apa nama ni, Kelantan ni di bawah apa nama ni, Raja Kelantan terima. Selangor duduk di bawah Raja Selangor terima. Terima setara mana tu tak tahulah, siapa ke hati ke tidak, wallahualam, masing-masing lah tu kan. Setara negeri kecil-kecil pun dia terima. Ni Tuhan yang menguasai, yang memiliki alam semesta ni. Bukan negeri Kelantan saja, bukan negeri Selangor saja. Ni alam semesta, bukan dunia, alam semesta. Dia tak terima. Dia tak terima. Dia nak bui hak tu kelayakan disembah tu kepada hak lain. Hak tak ada buat ke satu. Kalau dunia ni kena jail kalau dunia, jail seumur hidup. Padahal dia tak ada buat nyaya, dia tak ada apa ni buat nyaya apa-apa kepada manusia. Dia orang baik pun. Zahirnya kita tengok. Tapi kesalahan tu kesalahan berat. Begitulah juga dengan syirik atau dengan kufur. Tak mahu terima Allah ni, di sisi Allah berat. Walaupun di sisi kita kata apa beratnya. Bagi orang yang tak terima, dia kata kerajaan itu tak bagus pun, patut pun kita guli. Yalah, kalau kerajaan dunia ni mungkinlah ada kewajarannya, mungkinlah. Itu pun kerajaan tak dapat terima, kerajaan mana-mana pun. Tapi kalau Allah, ni perbandingan lah, sebagai perbandingan, tak boleh terima. Lagu tu lah juga. Walaupun dia tak ada buat apa-apa, tak ada rapah harta orang, tak ada menipu, tak ada apa-apa, tak ada berzina, tak ada minum arak, tak ada apa, orang baiklah zahirnya. Tapi kesalahan tu kesalahan paling besar. Begitulah. Jadi Allah lebih tahu. Kalau kita fikir, ahli fikir sikit, kita nampak dah juga. Patut yang begini, patut yang begini. Nampak dah. Tapi bukan semua orang akan dapat fikir macam tu lah. Semuanya, tidak semua orang boleh fikir gitu. Jadi sebab itu dia kata Allah lebih tahu. Kenapa dia walaupun bapa saudara Nabi, dia tidak dapat petunjuk. Ni lah. Ayat ni turun ni sebab apa saudara Nabi lah.
Nabi nak ajar mengucap. Ya. Tak mahu. Tak mahu. Dekat nak mati. Nabi kata kalau kamu mengucap ni, aku akan bawa ni di hadapan Allah SWT. Cukup dah ni. Tak mahu. Mari alik kanan, pusing kiri. Dia alik kiri, pusing kanan. Tak mahu. Dia lebih mementingkan kedudukan dia. Jadi cerita ni, petunjuk ni hak Allah. Tak ada siapa boleh. Hanya manusia ni boleh berusaha. Lepas tu kita kata, supaya kita duduk dalam dunia hak lain-lain lah. Orang berniaga, dia tahu ke dia nak boleh sebanyak mana? Tahu. Tapi usaha dia juga. Usaha-usaha kena. Boleh banyak dia. Gitulah. Usaha dakwah ni pun gitu je. Kita tak tahu siapa yang akan menerima dakwah kita tu. Bila dia akan boleh jadi hari ni tidak. 10 tahun, 20 tahun kemudian dia menengung, mikir. Hak kita kata dulu. Sepatutnya hak kita kata dulu. Menyebabkan jadi dia terfikir kemudian hari. Dan itulah yang jadi sebab dia memeluk agama Islam. Boleh jadi. Kita tak tahu. Baik. Dan apa jua yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka faedahnya dan pahalanya adalah untuk dirimu sendiri. Jadi nak ceritanya Allah dia suruh tu, suruh ni, kita ni ada faedah untuk dia ke? Kalau makhluk ni dia suruh apa-apa, dia nak apa-apa, dia ada faedah dia. Dia ada kepentingan dia, tu maksud dia. Walaupun maksud tu akhirat pun. Maksud akhirat, ada maksud jugalah. Tuhan ni gitu ke? Jadi besar ke, jadi semakin kuat ke kerajaan dia ni, dengan sebab orang semayang belakang, dengan sebab orang puasa belakang, sebab tu dia suruh sangat tu. Orang semayang puasa gitu ke? Tidak gitu. Ni dia nak cerita rahsia ni. Jadi semua ni yang kita buat ni, belanja ke, derma ke, apa ke, ibadat kepada kita baliknya. Manfaat dia tu, faedah dia tu. Bukan kepada Tuhan. Tuhan tidak memerlukan. Nama lagi dia Tuhan. Bila kata Tuhan, dia tidak perlukan kepada apa-apa. Selagi perlu, itu bukan Tuhan. Selagi perlu. Tuhan dia tidak perlu. Kalau dia perlu, ada lah tu. Sebab itulah dia kata adalah untuk dirimu sendiri gitu. Kena ingat, jangan ingat kita telah berjasa, berbudi kepada Allah. Jangan begitu. 484. Belanjakan berupa harta benda. Jadi belanja ni berupa harta benda. Itulah yang zahirnya. Yang biasanya kalau kata belanja ni, infak ni, harta benda lah. Atau lain-lain manfaat kepada orang ramai. Apa-apa yang kita buat. Ayat ni sebut secara khusus nak cerita benda tu penting, besar. Benda tu manfaatnya luas. Tetapi adakah dia setakat tu je apa yang kita buat? Atau lain-lain manfaat kepada orang ramai. Seperti mengajar, mengarang, menyempurnakan hajat orang-orang yang memerlukan dan lain-lain. Luar lah tu. Seperti kita berbosar seperti dah tu. Manfaatnya kepada orang lain. Derma tu pun manfaatnya kepada orang lain. Orang susah tak berasak dapur, jadi berasak dapur. Orang tak boleh pakai baju baru, boleh beli baju baru. Itu manfaatnya kepada. Itu semua orang manusia ni faham. Suka. Tidak nanti orang Islam. Kalau kita hola pitih ni suka. Hola duit, hola dunia, suka. Semua manusia suka. Sebab itu disebut infak tu. Apa-apa yang kamu belanjakan, manfaatnya, faedahnya kepada kamu juga. Bukan kepada Tuhan. Jangan ingat Tuhan nak apa-apa daripada kamu. Tidak. Faedahnya kembali kepada kamu. Jadi sebab itulah kita tengok kenapa alim ulama dia kuat mengajar. Dia suka mengarang daripada dulu sampai sekarang. Manfaat dia itulah hak tu dia boleh buat. Dia nak bagi pitih, tak ada pitih. Tetapi dia ada ilmu. Dia tahu dah pula hadis tu hak kita semua tahu. Manusia ni bila mati putuslah amalan dia.
Dapat hasil ni bila kita dapat buat amal. Kecuali 3 perkara kan. Dia tahu tu. Pegang sungguh tu. Sebab tu dia mengajar. Sebab tu dia mengarang. Macam tengok ulama-ulama besar-besar kan. Kenapa tu? Munafaat dia tu lah. Tengok pada munafaat. Lepas mati pun orang boleh guna lagi. Masjid ni, lepas mati pun kalau kita sumbang masjid ni, bagi sumbangan, boleh lagi. Itu orang panggil sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang diambil munafaat. Itu tak betul. Walaupun mati pun, selagi orang duduk guna, dapat semacam. Itu sebabnya bergama tu. Itu contoh menyempurnakan hajat orang-orang yang memerlukan. Luah tu macam-macam hajat. Orang kita mudahkan dia. Kita pada hari je kita jadi pegawai tu, tapi memudahkan dia. Kita tidak menyusahkan dia. Tidak kata esok lah, dia bukan main jauh pergi. Naik kereta berapa dah tambah lagi ni. Dia kita suruh kelik, tutup dah pejabat ni. Kak tu dia berbuat tutup tu dah. Esok hari pula gitu pula esok. Alhamdulillah lah tempat kita ni tidak ada sangat suasana tu. Orang yang pergi luar negara yang teruk-teruk tu memang boleh tengok lah. Benda biasa lah lagu tu. Biasa lah esok. Lepas esok. Nyusah lah. Padahal dia boleh lalu. Apalagi kalau kena penyakit lain pula, penyakit rasuah pula. Duk esok-esok tu apa kalau hala kat bawah meja tu selalu boleh. Kalau hala kat bawah meja ni benda ni. Boleh selalu. Tu benda penyakit. Penyakit. Jadi kalau orang duduk situ dia mudah kan? Bukan boleh mudah pun. Itu pun dapat tu, bukan saja-saja. Jangan kita ingat kerja kita, kita dapat gaji dah. Itulah segala-galanya. Dah. Kita orang Islam dapat lebih lagi daripada tu. Kalau kita niat molek. Jangan sekadar tu, aku kadar tu. Kalau tidak kadar tu, tak buat benda ni. Jangan fikir gitu. Gitulah. Kalau misalnya kita kata mengarang, boleh PT. Kalau tak boleh PT, tak mengarang. Kalau hak sungguh-sungguh ni tak boleh PT, boleh mengarang. Kalau mengajar, boleh PT. Mengajar. Kalau tak boleh PT, takut tak mengajar. Jangan lagu tu lah. Kalau boleh tu boleh, tapi Allah boleh bagi lagi. Allah Maha Pemurah kan. Dia boleh beri lebih lagi daripada tu pun. Dia tahu sebenarnya lebih lagi layak patut dapatnya pun. Dia boleh beri lah. Tapi kena ikhlas begitu. Kena ikhlas, mana bukan kerana dunia. Dunia tu sampingan sahaja. Kalau dapat, ya. Tak dapat pun tak apa. Bahkan kalau dimusuhi, ditentang, dihalal pun buat kerja juga. Itu lagilah. Baguslah kalau lagu tu. Itu baru sungguh-sungguh. Baru kerana Allah sungguh, tidak kerana dunia. Kerana Allah telah berfirman. Baca situ. Fathih. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Bermaksud, maka sesiapa yang berbuat kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Zalzalah ayat 7. Jadi di sini sebut apa saja kebaikan. Tidak kata belanja saja. Tadi kita tengok ayat tu belanja saja. Jadi belanja sajalah, ada pada faedahnya tak? Kalau kita tak ada duit, macam mana? Tengok ayat lain pula. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sesiapa yang buat seberat zarah pun, apa-apa kebaikan, salah satunya belanja, infak. Banyak lagi yang lain. Kita buat tak duk kira duk gusti hak kita tak boleh buat lah. Kira hak kita boleh buat banyak lagi. Apa-apa kebaikan. Kalau kita tengok hadis kan jelas lah. Nampak apa ada halangan di tengah jalan ke, sampah ke apa ke, kita buat. Tu pun dapat pahala dia juga. Pahala sedekah juga. Tak perlu sedekah ni dengan duit. Senyum kepada orang pun Nabi kata senyum. Pahala sedekah juga tu. Dapat pahala dah. Jadi konsep sedekah tu luar. Jadi ini
ayat ni dia ada kait. Jangan kita rasa ayat Quran ni tak ada kait. Jadi kita baca ayat tadi berkenaan dengan infak, jadi khusus dengan infak sajalah. Kalau begitu. Kalau lagu tu bahagialah orang-orang yang senang, yang kaya. Lepas tu yang susah. Tengok ayat ni. Maksud nak ceritanya orang buat kebajikan. Orang yang buat sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, tak kira lah apa pun. Seberat zarah, mana kira berat rupanya. Sebab itulah di akhirat besok dia ada timbangan, ada mizan. Itu salah satu akidah kita juga dalam Quran disebut tu. Ditimbang. Timbang. Lah ni kita tak dapat lagi boleh timbang benda-benda lagu tu. Dulu apa nama ni? Wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah. Kami akan letakkan beberapa neraca untuk keadilan pada hari kiamat nanti. Untuk menyatakan keadilan Allah SWT. Kalau Allah tak timbang gitu pun dia tahu dah orang ni macam mana, dia boleh je bagi balasan tu, tapi tidak. Nak beri jelas nampak keadilan dia. Muni seberat zarah yang kamu buat ni, seberat zarah je. Macam debu yang tak ada tu. Kalau kita tak boleh nak timbang lah. Timbang juga. Dulu orang tak nampak penimbang ni boleh banyak. Dengan cara masing-masing. Learn ni baru orang nampak. Kita nak ukur sebanyak mana air kita telah guna. Pasal meter tu lah. Kerajaan pasal dia boleh tahu air masuk sebanyak mana. Itu penimbang dia lah tu. Sebanyak mana kita guna elektrik dalam rumah kita, kita kena bayar sebanyak mana. Dia pun meter dalam rumah kita. Itu timbang dia. Berapa kepanasan suhu badan kita, demam ni, panas ni. Ambil alat tu sekarang ni, tepek sini lah. Tepek sini. Boleh tahu. Itu penimbang dia. Naik kereta sejauh ni perjalanan ni berapa kena bayar. Dia ada meter kereta. Semua ada meter. Semua ada. Jadi baru kita faham. Allah SWT sebut neraca di akhirat dia sebut banyak. Sebab apa? Benda yang nak timbang itu tak serupa. Nak timbang itu tak serupa. Tuhan boleh timbang aku. Dan kita akan nampak keadilan dia. Ini betul. Sebab apa? Meta molek. Meta molek. Kalau kita learn ni meta molek lah. Tuhan akan seberat zarah. Dia sebut seberat. Mithqal, seberat zarah. Makna kecil sangat lah. Tuhan tidak sia-siakan. Apalagi kalau memang jelas terbukti, tersergat benda yang dia buat tu. Lagilah. Beratus tahun orang boleh guna. Beratus tahun. Kalau bangunan yang hebat-hebat ni, tengoklah Taj Mahal tu. Beratus tahun dah. Goh situ. Comel situ. Jangan. Begitulah amalan kita pun lagu tu juga. Janganlah dah Tuhan sebut seberat zarah, jadi kira nak seberat zarah dah. Buatlah sebanyak mungkin. Buatlah sebanyak mungkin. Itu maksudnya. Jadi semua ni manfaatnya bukan kepada Allah. Anak cerita sifat Tuhan tidak perlu kepada apa-apa pun. Kalau kita tengok, kalau kita manusia suruh apa-apa tu ada kepentingan dia lah. Ada kepentingan dia. Cuma kepentingan kita orang Islam ni, kita fikir kepentingan apa? Selepas mati. Kita fikir. Sampai gitu sekali. Tapi kita fikir juga kepentingan kita. Jaga anak molek. Asuh anak molek. Supaya anak tu jadi juru besok. Tidak menyebabkan kita ni nak masuk surga pun payah. Kepentingan lah tu. Ya kita ajar begitu tu. Dah kita sayang ke dia. Kita nak bertemu pula dalam syurga kita dengan anak-anak kita. Contohnya. Itu kepentingan lah tu. Gitu salah? Tak salah. Tak apa. Tak salah. Waktu tu. Tapi nak cerita manusia ni, kalau dia buat apa-apa pun, akhirat kepentingan. Tuhan ada. Bukan gitu Tuhan. Jadi dia kata, maka faedahnya dan pahalanya adalah untuk dirimu sendiri. 485. Bukan untuk orang lain. Kena ingat tu.
Nombor satu sekali, apa-apa yang kita buat ni faedahnya untuk diri kita. Untuk diri kita. Jangan duduk fikir orang lain tanggung. Itu dasar Islam. Buat jahat pun tanggung sendiri. Buat baik pun sendiri tanggung. Sendiri akan dapat. Bukan untuk orang lain. Allah berfirman. Baca pula situ Fatih. Man kafara fa'alaihi kufruh wa man 'amila salihan falianfusihim yamhadun. Bermaksud, sesiapa yang kufur maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekufurannya itu, dan sesiapa yang beramal soleh maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Ar-Rum ayat 44. Jadi baik buruk yang kita buat ni kita tanggung. Jangan fikir orang tanggung. Jangan fikir orang lain tak boleh tanggung pun. Orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh. Kalau kufur, kita sendiri menanggung akibat kekufuran itu. Jangan letak atas orang lain. Sebab pilihan tu pilihan kita. Besar makna memilih ni. Sifat memilih yang ada pada manusia Tuhan buat tu besar tu. Dan sesiapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan yamhadun, menyiapkan, yakni tempat menyenangkan. Yamhadun tu daripada mahdun. Kalau kita belajar Arab ni, mahdun. Mahdun apa makna? Buai. Buai. Kalau budak ayung lah ayung. Naik ayung jenera selalu budak. Naik ayung. Kalau berayung ni sedap budak. Manusia ni begitulah kalau naik ayung ni. Maksudnya tempat yang menyenangkan lah. Seperti budak diletak dalam buai. Nak sangat buai ni. Kalau tak ada buai tu pun dalam dakapan ibu dia kenyang-kenyang gitu. Kenyang-kenyang gitu. Sebentar jenera lah. Tidurlah budak tu. Maknanya itu suatu keadaan, suasana yang cukup menyenangkannya. Kalau kita buat amal solat gitu. Ni. Ini dasar dia. Buat baik kita dapat. Buat jahat kita dapat. Bukan orang lain dapat. Kalau kita kufur, ayah kita Islam, kita kufur. Kita menanggung. Bukan ayah kita. Bukan ayah kita. Suku tu. Dia suku-suku. Tapi kalau ada berkait dengan dia, dengan sebab dia, kenalah juga. Kalau tak ada kena-mengena dengan dia, maka tak ada lah. Itu dasar Islam yang sangat menarik. Sangat istimewa. Tidak seperti dasar agama lain kan. Nabi Adam salah. Dia kata, orang Kristian kata Nabi Adam salah. Lepas tu Nabi Isa mari kena bunuh tu apa? Nak tebus dosa Nabi Adam lah. Tuhan kesian kepada manusia ni. Kesian Allah kepada manusia ni. Jadi dia tebuslah. Kalau tidak, manusia ni berdosa semuanya dengan sebab Adam berdosa. Kita tak gitu. Dasar tu tak kena tu. Kan dia salah, dia lah. Apa melarat pada orang lain sehingga terpaksa perlu anak Tuhan dikorbankan. Kita kata boleh pula Tuhan mati. Tuhan dikorbankan pula. Apa pasal lagu tu? Ni dasar dia. Ni dasar hak Tuhan sebut di dalam Quran. Ginilah. Man kafara fa'alaihi kufr. Nabi Adam dulu dia salah. Dia lah bertanggungjawab. Kan? Kita tengok belajar dalam Quran ni berapa banyak dia bertaubat, menyesal, sedih dia. Dan Tuhan hukum dia. Hukum dia tak boleh duduk dalam syurga. Tak boleh. Mungkin kena bagi duduk lain. Tempat yang sesuai. Mana bumi ni lah, bumi ni. Sinilah tempat susahnya. Dulu nak makan siap lalu, sedia lalu. Nak makan sedia lalu, tak payah masak dah. Mari dalam dunia nak makan, Allah, susah. Kena benar dah padi berapa lama dulu. Nak boleh ke masak tu padi tu. Lepas tu bila masak tu, orang kata, apa dia orang kata, menuai tu, tuai tu, ambil tak boleh makan selalu juga. Kena mesing pun tak. Sampai learn ni lah mesing. Sampai gitu agak tumbuk. Kena mesing pula. Lepas pada tu,
Setelah mesej tu boleh dah berat. Boleh makan sah? Tak boleh. Nabi Adam pun tak boleh. Moyang kita tu, nenek moyang kita dengan Hawa tu tak boleh. Dulu senang. Tak payah fikir apa dah. Semua selesai. Tapi bila dia melakukan kesalahan tu, menyebabkan kena susahlah mari dalam dunia. Tuhan hukum dia. Tapi Tuhan hukum dia, anak cucu dia tak ada kena mena anak cucu dia. Kalau kita tak buat dosa, kita tidak akan dihukum. Gitu. Itu dasar Islam, cara Islam. Mana dasarnya? Inilah. Ni, man kafara fa alaihi kufru wa man amila salihan falyanfusihim yamhadun. Ni ayat ni. Sama dengan ayat yang kita baca tu, apa-apa yang kita buat untuk diri kita sendiri. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang lain. Buat jahat pun begitu, buat baik pun begitu, ya. Ini serupalah dengan ayat yang kita baca ni. Dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu. Yang ni janganlah mendermakan sesuatu. Ini kalau orang belajar ilmu balaghah, orang panggil jumlah ni, ayat ni khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Faham ke tu? Mengaji dah ke tidak tu? Khabariyah lafzan, insya'iyah makna ni mengaji dah ke tidak? Ni wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah. Ma tunfiquna itu macam cerita tu. Dan tidaklah kamu mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah. Ni cerita ke apa? Ni kau nak suruh, kau nak larang. Kalau suruh larang tu orang panggil insya'. Mana-mana belajar ilmu balaghah dia tahulah. Kalau cerita, ni kan ayat cerita di zahirnya nampak macam cerita ni, Tuhan cerita ni. Apa dia kata? Dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah. Kamu tu siapa? Kalau kita katalah kamu tu orang Islam. Pas orang Islam ni buat derma ni ikhlas belaka ke? Ikhlas belaka? Dia kata melainkan kerana menuntut keredaan Allah. Semua orang yang belanja ni derma ke apa, kalau kita kata kerana Allah belaka. Ni Tuhan kata ni. Dan kamu tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah. Kalau cerita, nescaya orang akan kata dusta cerita. Kan belajar dah mantik kan? Mantik belajar. Ni sebab gini kita tanya ni. Dalam rakaman ni orang yang tengok mungkin dia pun tak faham. Kalau kita tanya begini, nah, sebab gini hadirin ni peserta depan kita ni pelajar-pelajar, ramainya pelajar Darul Kautsar. Sebab tu saya tanya. Sebab dia belajar kira-kiranya. Kalau dalam mantik kan kata cerita. Cerita ni apa? Khabar yahtamilu sidqa wal kadhib. Bila cerita, ayat cerita dia boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Itu dasarnya. Itu kaedahnya. Apa-apalah. Kalau cerita. Kalau cerita apa-apalah. Misalnya kita kata, ni dinding ni hijau. Hijau muda, betul tak? Betul lah. Cerita tu betul. Antara dua cerita. Sama ada betul atau tidak. Kalau saya kata, ni dinding ni warna dia hitam. Dusta lah. Dusta lah. Cerita tu. Saya kata lagu tu. Betul ke? Tak betul tu. Dusta. Jadi serupa juga cerita. Cuma kita orang Islam ni kan, bila Allah cerita tu betul lah. Cuma cerita ni, cerita macam mana ni? Sebab itu orang belajar ilmu balaghah pula. Ayat macam ni orang panggil khabar. Mana pada zahirnya nampak macam cerita. Tapi sebenarnya dia bukan cerita. Dia nak menganjurkan sesuatu. Dia nak larang sesuatu. Maksud itu kita buat dalam kurungan, janganlah menderma sesuatu. Maksud tidak kamu mendermakan sesuatu itu maksudnya janganlah.
Janganlah tu insya lah tu orang panggil. Sebab larang, suruh, doa, harapan, itu semua tu insya orang panggil. Bukan insya Allah mengarang tu, dah insya ni ilmu balaghah ni. Jadi khabar ni walaupun zahirnya khabar, tapi makna dia larang di sini. Allah melarang orang Islam yang berbelanja itu supaya kalau berbelanja jangan sekali-kali tidak kerana Allah. Melainkan kalau belanja biarlah kerana Allah. Baru kamu dapat faedah tu. Tadi kata kamu dapat faedah, kamu belanja. Belanja saja dapat faedah selalu ke? Ni syarat ni syarat. Tapi jangan belanja bukan kerana Allah. Tidak ikhlas. Kalau ikhlas, baru kamu dapat. Tu sesoalannya nak cerita sini. Bukan nak cerita. Kalau cerita, nescaya kenyataannya tidak begitu. Sebab tu kita tak boleh pakai di sini cerita dengan makna cerita. Khabar dengan makna khabar. Tetapi khabar ini dengan makna insya. Apa sebab? Kalau kita pakai cerita dengan makna cerita, dia akan jadi, orang akan kata misalnya, dia tu Islam. Mentang-mentang dia Islam, jadi setiap hal dia buat tu ikhlas lah. Berapa ramai orang tidak ikhlas nak menunjuk-nunjuk je. Nak bagi orang kata dia pendermawan. Berapa ramai. Jadi hak Allah sebut ni tak betul lah. Sebab itu khabar di sini semestinya dipakai dengan makna insya. Dengan makna ni dalam kurungan. Janganlah menderma sesuatu, melainkan kerana menuntut keredaan Allah. Sebab kalau begini barulah ada faedahnya derma itu. Kalau tidak begini tak ada faedah. Tak kena gaya jadi bala pula pada kita. Bukan derma saja. Cuma sini disebutkan derma. Lain-lain amalan pun sama. Yang kata sebesar zarah tadi tu, kamu akan dapat melihat hasilnya. Itu pun kalau ikhlas. Kalau tak ada ikhlas tak boleh. Ni syarat. Sesoalan yang disebut tadi ada faedah kepada kamu, manfaatnya kepada kamu. Kalau kamu begini, maka janganlah kamu kalau berderma itu tidak ikhlas. Biarlah ikhlas kerana Allah. Itu maksudnya. Sebab tu kalau orang belajar kan, orang Kelantan kata jeligo. Sebab sebut kan, insya ya khabar ya lafzan, insya ya makna tu dia apa? Tu dia apa? Nak hurai apa-apa nak payah tu nak hurai, nak bagi faham. Sebab tu yang mengaji tu lama. Ambil masa sikit nak faham benda-benda gini lah. Ada kalanya suruh, ada kalanya insya, tapi maknanya bukan insya, cerita. Macam mana pula kita kata suruh, tapi bukan makna suruh, makna cerita saja. Benda-benda macam bila kita baca Quran dia akan bertemu lah. Sebab itulah semua tu orang panggil ilmu alat untuk nak faham Quran dengan betul, supaya kita tidak tersilap. Kalau tidak, misalnya orang timbulkan soalan tadi, betul lah, aku tidak ikhlas pun. Yang sebenarnya dia cerita aku tidak ikhlas pun. Dia belanja sejuta tu, dia tidak ikhlas. Balik belakang dia cerita. Lepas tu, mana Allah SWT ni yang sebut ni, kerana menuntut keredaan Allah ni, tak betul lah. Tu kita kata orang Islam tu. Kalau orang kafir, tak pun kerana Allah. Kamu tu, kalau kamu tu kita pakai semua manusia yang belanja ni kerana Allah. Dah, kerana berhala lah, kerana itu, kerana banyak. Kerana tu. Kerana nak dapat tenda lah, kerana nak dapat apa nama ni, macam-macam lah. Dia buat kebajikan. Jadi di sini Allah SWT nak cerita kepada kita nak dapat tu ni dengan syarat ni. Selalu disebut ikhlas ni. Sebab itulah kita dalam ibadat kita kan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Apa-apa pun, ibadat apa pun lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Gitu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam Quran. Itu kalau bahasa Quran. Sembahyang, nusuk aku, mana ibadat haji aku, hidup aku, hidup ni semua macam-macam lah. Hidup aku dan mati aku lillah, kerana Allah. Baru dapat tadi, baru dapat hasil tu. Kalau tidak,
Baik, di sini kita ada nota 486. 486. Sememangnya begitu pun sikap orang yang beriman dan ahli tauhid, yakni orang yang berakidah dengan akidah tauhid. Ia tidak melakukan apa-apa amalan dan pekerjaan melainkan kerana menuntut keredaan Allah dengan ikhlas, sesuai dengan firman Allah berikut. Jadi tadi kita pakai khabar dengan makna insya, sebab kita tengok kenyataan tidak semua orang ikhlas. Baik, kalau kita nak pakai khabar tu dengan makna khabar, tak boleh ke? Tak payah takwil, tak payah takwil. Tak boleh ke? Boleh. Boleh juga. Tapi ni, sememangnya begitu sikap orang yang beriman dan ahli tauhid. Kalau ahli tauhid sungguh, memang gitu. Jadi Allah SWT nak cerita orang yang beriman sungguh lah tu. Orang mukmin sungguh, ahli tauhid sungguh. Dia apa-apa dia buat pun, termasuklah belanja, mesti kerana Allah, tak ada kerana lain. Itu cerita, boleh kalau kita pakai gitu. Tapi orang beriman bukan semua nama beriman lah, hak mengaku Islam tu tidak lah. Ada hak Islam sungguh, hak beriman sungguh, hak lagu tu memang cerita dengan makna cerita boleh dipakai di sini. Boleh juga. Tapi cerita dengan makna insya, kalau tengok kepada kenyataan, ramai-ramai yang mendakwa Islam ni tidak semuanya begitu. Apa lagi kalau kira semua manusia ni, lagilah. Tidak kerana Allah pun, sikit pun tak ada. Sesuai dengan firman Allah berikut. Sebab apa orang Islam tu dia kerana Allah, sentiasa tu dia ikhlas, dia tidak mensyirikkan. Ni ajaran dia. Baca di situ Fatihah pula. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengamalkan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Al-Kahfi ayat 110. Inilah asasnya yang kita kena buat sesuatu amalan tu dengan ikhlas, jangan syirik. Jadi lillahi ta'ala tu maknanya tidak syirik lah tu. Kalau kita berharap, kalau kita ada hasrat, ada keinginan nak bertemu dengan Allah, bertemu tu dalam keadaan yang menyenangkan lah. Dapat melihatnya, dapat bercakap-cakap dengan Tuhan di akhirat. Kalau tidak begitu, falyamal amalan salihan. Satu, kena buat amal soleh. Serupa dengan ayat tadi kan, infak. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan ada syirik. Kena ikhlas. Tidak ikhlas tu syirik lah tu. Ikutlah syirik jali ke syirik khafi ke, tak kira lah. Syirik lah tu. Sama juga dengan ayat yang kita baca tadi. Dalam ayat yang kita baca tadi, Allah SWT suruh kita buat kebajikan. Tapi dia cerita, kebajikan itu baru ada hasilnya, baru ada manfaatnya, faedahnya kalau kita ikhlas kerana Allah. Ni ayat ni sama lah. Sebab apa kita kena ikhlas kepada dia? Sebab dia sahaja yang layak jadi sebagai Tuhan. Ilahukum ilahu wahid, satu-satu Tuhan, tak ada Tuhan lain. Jadi kenapa kita nak kerana itu, kerana ini lagi? Dia saja. Dan ibadat, kita buat zakat, kalau kita apa, itu ibadat. Ibadat ini hanya Allah sahaja yang layak menerima. Kita persembahkan kepadanya, itu sahaja. Orang lain tak layak. Tak layak. Kita nak sujud, hanya dia sahaja. Orang lain tak boleh. Tidak layak mendapat penghormatan kita setara tu. Sebab apa? Ilahukum ilahu wahid. Bila kata ilah, makna Tuhan dengan sifat uluhiyah, sifat dia yang layak disembah, berhak disembah, hanya dia saja. Kalau kita nak bertemu dengan dia,
maksudnya dengan baik. Bertemu lah ke yang tidak baik tu akan bertemu juga, bertemu dengan cara lain lah, tidak menyenangkan. Kalau nak menyenangkan, beginilah. Dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal akan disempurnakan balasan pahalanya kepadamu, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya, dirugikan. Dan apa sahaja dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal akan disempurnakan. Lagi dia sebut benda yang kita nak buat kebajikan tu biar betul. Kalau nak derma tu halal, jangan yang haram. Jangan yang haram. Sengaja pula kita cari yang haram. Zaman jahiliah dulu kalau kita tengok kan, Kaabah tu ada sekarang ni lah, Kaabah ada sekarang ni. Tu berdasarkan binaan orang kafir. Semasa Nabi SAW belum lagi dilantik menjadi Rasul, umur 35. Nabi kita jadi Rasul kan umur 40, umur 35. Kaabah tu ada di luar Kaabah tu, sebelum tu dia ada macam hatim, hijir, orang panggil hijir, yang bengkok gitu. Itu pun termasuk dalam Kaabah lagi. Dibina oleh Nabi Ibrahim dulu, itu termasuk dalam binaan Kaabah lagi. Bila di zaman Nabi, puak-puak kafir ni bina semula Kaabah tu, duit tak berapa cukup. Tu cerita. Belanja tak berapa cukup. Ada, tapi duit tak bersih. Mereka pun sedap kafir tu, kafir Quraisy yang teruk tu, reti. Tak boleh, kita tak boleh. Kalau kita nak cukup, boleh nak buat semua. Tapi ada duit yang tak comel, tak bersih. Dia pun tahu bersih tak bersih duit ni, hasil bersih atau tidak bersih. Orang kafir teruk musuh Nabi tu pun faham. Dengan sebab itulah buat tidak sempurna setakat tu. Sebab itu bila tawaf, kena tawaf ke luar tu. Tak boleh kau tawaf ke jelak tu. Sebab itu dalam Kaabah tak sah, dia kena tawaf ke luar tu. Sebab itu masih Kaabah lagi. Zaman Nabi Ibrahim ada dinding cukup. Macam tu, macam yang ada ni lah, dinding gitu. Jadi tak buat pada masa tu sebabnya duit tak cukup. Itu dalam sejarah. Itu dalam sejarah disebut. Maknanya orang kafir bila nak buat kebajikan ni kan, benda-benda agama ni, kena fikir benar, jangan buat mudah-mudah. Buat benda lain boleh kira. Kalau nak buat ibadat ni tak boleh, dia kena bersih. Itu antara syarat ni. Ikhlas satu perkara, benda tu kena benda molek. Sebab itu ayat sebelum ni kita dah jumpa kan, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan pisah cari hak tak molek untuk nak belanja. Jangan sengaja kita cari yang tak molek. Yang molek tu kita nak jual, yang tak molek tu kita nak sedekah. Jangan macam tu. Tuhan tak kenal begitu. Kecuali lah kalau berat banyak kan. Kalau kita nak bilas sebutir-sebutir, nak tengok sebutir-sebutir patah ke tidak. Tak. Itu menyusah tu. Kita bagilah, ada lah berat basmati yang panjang, ada juga patah. Jadi kita nak bilas susah, nak tengok susah. Tidak disuruh gitu, agama bukan lagu tu. Bagi je lah berat basmati, penuh dah tu. Kita ni kalau kita kata buah, contohnya buah, sebiji-sebiji boleh nampak tu. Lagu tu kita sengaja ambil. Orang Kelantan kata pisah ambil. Tak boleh tu. Untuk nak bui kepada, jangan macam tu. Macam tu. Ataupun binatang kalau kita ada, hak cacat kita nak bagi. Sebab itulah dalam kurban disyaratkan tak boleh hak cacat. Tak boleh hak buta. Hak sempurna. Itu maknanya kita nak buat. Kerana Allah ni biar paling sempurna. Itu paling baik. Tapi dalam hukum agama ni biasanya dia ambil hak pertengahan lah. Dia tidak ambil hak lebih sangat. Kalau binatang, kalau tanaman, kalau apa hasil dia ambil hak pertengahan. Dia tidak ambil hak kurang sangat, hak lebih sangat, hak sederhana. Sebagai zakat gitu. Dia kena yang halal. Kalau kita cukup syarat ni kan, akan disempurnakan balasan pahalanya kepadamu. Kena ingat, sempurna kita dapat. Segala benda kan, kalau kita nak sempurna, kita nak sempurna. Jadi
Kalau nak begitu, ada Tuhan ajar adalah kita ni. Kita nak sempurna. Jadi hak paling sempurna tu sepatutnya urusan kita dengan Allah lah. Hak paling sempurna. Kita tidak dianyai, tidak dirugikan, dikurangkan sikit pun tak. Allah, kita berurusan dengan Allah. Allah dah jamin dah ni macam ni. Jadi kena senang hatilah. Jadi kalau kita nak dalam dunia ni pun kita nak yang sempurna. Apa-apa pun kita nak kan. Kalau anak paling cerdik, paling cerdik, biar bisa sekali. Tak. Memang itu manusia nak gitu. Semua orang nak gitu. Tak padas kata, bubuh nama, cerdik lagi. Zaki. Zaki. No. Nak suruh cerdik. No. Macam-macam lagi bubuh nama. Nak, kita pun apa? Nak sangat kau cerdik. Tak. Nak cerdik. Kena buat ikut cara dia lah. Kena buat ikut cara dia. Nak untung. Semua orang nak untung. Tak mesti rugi. Penat-penat. Apa penat-penat kerja rugi pula. Ni Tuhan ajar kita. Kalau nak untung, nak dapat dengan sempurna balasan dia, kena buat begini. Kena buat begini. Kalau dunia, kalau kita fikir, kalau kita sungguh-sungguh kan, ikhlas sungguh buat kerja mati-matian, sungguh. Tuhan akan bagi. Tuhan akan bagi. InsyaAllah Tuhan akan bagi dalam dunia ni pun. Dalam dunia ni pun. Kalau di akhirat tu tentu dah lah Tuhan jamin dah ni. Dalam dunia ni pun kalau kita ikut buat sungguh, biar rajin, biar bergoma. Kalau kita orang ngaji lah, kita pelajar-pelajar ni. Cuba tu. Tak tidur. Bukanlah saya. Anda nak suruh tak tidur. Tak. Jangan-jangan sekali kau dulu dah. Tak tidur. Sambil baca ni, syok baca ni. Sampai gitu dia baca. Nanti tengok. Yang alih ke tidur? Alih. Kalau rajin lagu tu. Kalau kita buat 10 orang nak dekat nak peresa sekolah tu kan. Biar rajin lagu tu. 10 nak peresa. Rajin. Dah. Orang sekolah boleh rajin ketika tu ya dah. Cuba kalau dia lagu tu semua. Bisa jadi. Hebat jadi. Gitulah. Kita nak yang sempurna kena sungguh. Kena rajin sungguh. Bukan main-main. Tak boleh main-main lah. Tak boleh main-main. Dalam hal agama, dunia, akhirat memang gitu. Memang gitu cara. Kalau nak sempurna, nak baik, nak cemerlang, dia kena lebih daripada orang lain. Usaha tu lebih daripada orang lain. Lebih daripada orang lain. Baru dapat. Kalau main, relax, bila-bila relax, sambil-sambil. Kerana orang, bukan kerana kita sendiri nak. Tak boleh pergi jauh kalau lagu tu. Dia kena cetuskan semangat tu. Cetuskan semangat. Dia kena begini. Lepas tu betul pula cara tu. Ada orang mengaji kan? Buku tu dia curi buku tu. Kita tafsir tu. Lepas tak ada adab lah, macam-macam lah. Tak ada adab. Letak sekuk lah. Ni kita ni letak sekuk, letak katung dah tu dah. Letak macam-macam. Tak boleh lah tu. Belunjuk kaki. Quran tu situ tu kitab tu. Dalam kitab tu ada Quran. Tak boleh. Kena jaga adab. Biar beradab. Gitu. Barulah Tuhan nak beri. Dia nak beri pun tengok juga kita tu setara mana. Kita tu setara mana. Rajinnya, ada adabnya, disiplinnya. Dia tengok. Begitulah cara tu. Dunia akhirat pun begitu sebenarnya. Dunia akhirat pun begitu. 272. Lepas tu kita pergi 273 ni setakat tu lah dulu. Tak sempat dah tu. Lepas raya nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.